menggunakan kaedah pembelajaran visual dan auditori di mana mereka menyampaikan pembelajaran di hadapan murid dan menggunakan buku teks atau video sebagai alat bantu mengajar. Bukan itu sahaja, kaedah pemudahcaraan yang digunakan oleh guru-guru dalam menerangkan sesuatu teori memudahkan para pelajar untuk memahami isi kandungan pembelajaran. Seperti yang kita tahu, murid pendidikan khas masalah pembelajaran secara relatifnya menghadapi kesukaran dalam pembelajaran berbanding dengan murid biasa yang lain. Jadi dalam mengatasi masalah pelajar ini dalam proses pembelajaran, kebiasaannya guru akan menggunakan teknik pengajaran yang menyeronokkan untuk menarik minat dan memberi kesan yang positif terhadap murid berkeperluan khas masalah pembelajaran dalam mengekalkan penumpuan mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung. Sebagai contoh penggunaan bahan bantuan mengajar seperti penggunaan projektor dalam pembelajaran secara visual dengan menayangkan media seperti video ataupun slide sebenarnya sedikit sebanyak membantu guru dalam mengendalikan pembelajaran murid berkeperluan khas ini. Selain itu, guru juga menggunakan alat bantuan mengajar seperti penggunaan barangan kita semula. Contohnya kotak, tin, kertas, cawan kertas dan pinggan kertas untuk penghasilan model bagi mata pelajaran yang tertentu dalam memahami konsep ataupun teori secara tidak langsung telah merangsang minda murid berkeperluan khas dan mewujudkan interaksi yang mesra antara guru dengan murid berkeperluan khas masalah pembelajaran. Masuk kepada isi kandungan yang pertama, iaitu teknik PDPC. Teknik PDPC yang telah digunakan di sekolah tersebut terdapat 4, iaitu fun learning, modifikasi tingkah laku, pengajaran secara langsung, dan kaedah analisis tugasan. Apakah yang dimaksudkan dengan fun learning? Okey. Guru di sana mengajar pelajar bermasalah melalui kaedah belajar sambil bermain untuk mengelakkan kebosanan di dalam kelas. Yang kedua ialah modifikasi tingkah laku. Modifikasi tingkah laku digunakan untuk mengatasi masalah pembelajaran, masalah tingkah laku dalam kelas dan meningkatkan tingkah laku prososial. Modifikasi juga berperanan dalam meningkatkan kemahiran dan berfungsi pengurusan diri dan meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga ialah pengajaran secara langsung. Pengajaran secara langsung merupakan satu pendekatan untuk mengajar kemahiran-kemahiran asas di mana pelajaran terarah maklumat dan persekitaran pembelajaran adalah berstruktur. Isi kandungan yang kedua ialah alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar perlu kerana bahan yang menarik akan lebih mudah dan berkesan serta mudah dipahami dan lebih bermakna. Antara bahan mengajar yang telah diguna pakai ialah seperti carta, modal, craft, slide, projektor, video-video yang menarik dan televisyen. Antara bahan pembelajaran yang digunakan oleh murid-murid di sana ialah seperti kad aktiviti, puzzle, bahan bercetak dan juga komputer. Kenapa perlu ada teknik PDPC? Yang pertama, untuk menarik minat pelajar. Kedua, mengekalkan perhatian. Dan terakhir, membangkitkan rasa ingin tahu. Berdasarkan analisis saya melalui video di YouTube, saya mendapati yang kelas hendaklah dalam keadaan yang luas dan tidak sempit kerana kelas yang sempit akan menyebabkan suasana kelas menjadi hamba dan tidak menyenangkan. Sebagai contoh, kebiasaannya bagi pelajar pendidikan khas, kita perlu menyediakan kemudahan seperti tandas, perabot dan ruang penyimpanan alat bantu mengajar. Hal ini dikatakan demikian kerana bilik darjah yang sesuai, selesa, ceria dan menarik boleh menimbulkan minat murid berkeperluan khas untuk menumpukan perhatian semasa pembelajaran. Berdasarkan analisis saya melalui video di YouTube, saya mendapati yang sebenarnya susun atur kelas yang terbaik untuk murid berkeperluan khas ialah melalui penyusunan atur kelas dalam 3 kelompok.
Kerana melalui susunan atur ini, ia bagi memastikan guru dapat membimbing pelajar secara sistematik supaya tiada pelajar yang tercicir semasa aktiviti di dalam kelas. Pelajar pula akan disusun dengan cara berkelompok sebegini. Ia bagi memudahkan guru untuk mengelompokkan pelajar mengikut tahap kebolehan mereka dalam menyelesaikan tugasan. Sekolah ini mengamalkan dasar Zero Reject Policy yang telah diperkenalkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Dasar ini dijalankan secara berperingkat bagi memberikan akses pendidikan kepada murid berkeperluan khas MBK mulai tahun 2019. Zero Reject Policy merupakan dasar sedia ada yang dimantapkan daripada segi pelaksanaannya bagi memastikan MBK menerima pendidikan yang selari dengan ketidakupayaan mereka sama ada ke sekolah-sekolah arus perdana melalui program pendidikan khas integrasi PPKI dan program inklusif atau ke sekolah pendidikan khas. Objektif Zero Reject Policy ialah meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian keupayaan MBK. Memastikan MBK mendapatkan hak yang sama rata untuk pelajar dalam persekitaran tanpa halangan. Memastikan MBK dapat menyesuaikan diri dengan murid arus perdana bagi meningkatkan kemahiran kehidupan harian mereka dan membina keyakinan diri MBK bagi mencapai potensi yang optimum. Sokongan luar. Yang pertama adalah persatuan ibu bapa dan guru, di mana mereka memberi sokongan kepada anak-anak mereka melibatkan diri dalam aktiviti luar bilik darjah, seperti bersukan dan kokurikulum. Sokongan seterusnya adalah daripada agensi atau pihak luar, di mana mereka melengkapi perkhidmatan untuk pelajar-pelajar tersebut. Kedua, memberi kursus kepada guru-guru berkenaan kemahiran dalam mengurus murid-murid berkeperluan khas. Dan terakhir, bertukar-tukar pendapat mengenai perkembangan dan keperluan murid khas. Antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan kepada responden tersebut ialah guru haruslah menggunakan beberapa teknik pembelajaran abad ke-21 kepada murid berkeperluan khas tersebut. Hal ini adalah untuk memastikan sesi PDPC berjalan dengan lancar dan dijalankan dengan menarik. Contoh teknik pembelajaran abad ke-21 yang boleh dilakukan kepada murid tersebut ialah permainan fan and pick. Cara melakukan aktiviti ini ialah guru hendaklah menulis beberapa aktiviti yang perlu dilakukan di dalam kelas dan menyuruh pelajar memilih salah satu kertas tersebut untuk dilakukan. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti melukis, bercerita, menyanyi dan sebagainya. Selain itu, guru juga perlulah memainkan peranan penting dalam mengajar murid berkeperluan khas tersebut. Sebagai contoh, guru juga boleh menggunakan kaedah belajar secara berkumpulan. Melalui cara ini dapat membantu murid berkeperluan khas meningkatkan kemahiran komunikasi dan interaksi sesama mereka. Meskipun responden MBK memiliki masalah dalam komunikasi, mereka tetap memberikan komitmen yang terbaik. Untuk merealisasikan hasrat pendidikan berkualiti, guru-guru mestilah memperbaiki teknik pembelajaran dari semasa ke semasa.